Okey, seterusnya kita lihat kepada bentuk yang ketiga iaitu kon. Okey, kita tengok macam mana kita nak menerbitkan rumus bagi isi padu kon. Okey, jadi kita ada bentuk kon dan juga bentuk silinder. Okey, bentuk kon ni dengan bentuk silinder ni dia sama je, dia sama tinggi. Okey, tengok tinggi bagi kon adalah 4 cm, tinggi bagi silinder pun 4 cm juga. Lepas tu jejari bagi bulatan kon dan jejari bagi bulatan silinder pun sama, 3 cm. So dia boleh dikatakan dia ni adalah sama bentuk. Bukan sama bentuk, dia macam luas bulatan dengan dia punya bentuk yang lain tu dia sama je. 4 cm juga untuk tinggi, 3 cm juga dia punya jejari. Okey, lepas tu okey, katakan cikgu nak masukkan, contoh cikgu ada sagu. Lepas tu cikgu masukkan sagu penuh ke dalam bentuk kon ni dan cikgu nak masukkan sagu dalam bentuk kon ni ke dalam bentuk silinder ini. So cikgu nak penuhkan bentuk silinder ni. So selepas tu cikgu dapat 3 kali kon ni dipenuhi dengan sagu baru dapat memenuhi bentuk silinder ini. So ini bermakna 3 kali isi padu kon sama dengan 1 kali isi padu silinder. Okey, 3 kali sagu tu penuh dalam kon, 3 kali untuk 3 kon, 3 kali nak masukkan penuh dalam 1 silinder. Okey, so 3 kali isi padu kon darab sama dengan 1 kali isi padu silinder. Okey, seterusnya isi padu kon sama dengan 1/3 darab isi padu silinder. Okey, macam mana dapat 1/3 ni? Daripada 3 kali isi padu kon ni. So 3 kali bila dipindah ke belah kanan dia akan jadi bahagi. So sebab tu kita dapat 1/3 kali isi padu silinder. Okey, jadi 1/3 darab, isi padu silinder tadi apa dia? Iaitu luas tapak darab dengan tinggi. Okey, luas tapak tadi apa dia? Untuk isi padu silinder iaitu dia punya luas bagi bulatan. Sebab tapak bagi bentuk silinder adalah dia berbentuk bulatan. Okey. Seterusnya, 1/3 darab luas tapak tadi pi j kuasa 2 darab dengan T iaitu tinggi. Okey, maka isi padu bagi kon sama dengan 1/3 pi j kuasa 2T iaitu J adalah jejari, T tinggi dan pi dia ada dua nilai sama ada 3.142 ataupun 22/7. Okey, kita terus tengok kepada soalan iaitu hitung isi padu kon tegak di bawah guna pi 22/7. Okey, kita ada kon tegak. Okey, bila kon tegak, jadi nilai dekat sini adalah 90 darjah dekat bulatan kon ni. Okey, jadi dia dah bagi jejari bagi kon adalah 14 cm. Okey, dia bagi juga tinggi kon iaitu 24 cm. Okey, penyelesaiannya. Okey, isi padu kon tadi sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, sama juga macam yang ini. Yang inilah. Okey, lepas tu 1/3 darab luas tapak ni iaitu luas bulatan iaitu pi j kuasa 2 darab dengan tinggi darab T. Jadi, kita dah tahu nilai bagi pi, bagi jejari dan juga bagi tinggi. Lepas tu kita masukkan je nilai. Lepas tu, okey, ini 14 kali 14 kenapa? Sebab jejari kuasa 2. Bila kuasa 2, kita darab dia 2 kali. Okey, jejari dekat sini. Lepas tu, kita kira nilai dia macam biasa. So, dapatlah 4928 cm kuasa 3. Okey, macam ni lah saja macam mana nak kira isi padu bagi kon. Ingat formula ini. 1/3 pi kuasa 2, pi j kuasa 2 T. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi padu piramid.
Okey, kita tengok. Okey, sini sebelah tepi ni ada bentuk kubus. Okey, kita ada satu bentuk kubus. Okey, kubus tapak dia adalah panjang darab lebar. Okey, isi padu bagi kubus adalah panjang darab lebar darab tinggi. Sama juga tadi dengan isi padu kuboid, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. So, tengok kat dalam kubus ni ada apa? Iaitu ada bentuk piramid. Okey, ini ada satu piramid. Ini ada dua piramid. Okey, dan sebenarnya dalam satu bentuk kubus ni, dia boleh memenuhi, okey, dia boleh dapat 6 piramid sebenarnya. Dekat dalam satu kubus ni, dia boleh dipenuhi dengan 6 piramid. Okey, yang ini ada 1, yang ini ada 2. Lepas tu kita ada sebelah sini 3, sebelah sini 4, sebelah sana ada 5, sebelah sini ada 6. So, dia sebenarnya 6 kali piramid sama dengan 1 kali kubus. Okey, jadi luas tapak bagi piramid. Okey, luas tapak bagi piramid ni, yang inilah, iaitu sama dengan luas tapak bagi kubus ni, iaitu panjang darab lebar. Itu untuk luas tapak. Okey. Okey, tinggi piramid pula. Okey, tinggi piramid. Okey, ini adalah T, ini adalah tinggi bagi kubus. Okey, nak tahu tinggi bagi piramid adalah T bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab dekat sini kita dapat 2 piramid. Okey, untuk satu tinggi kubus ni kita dapat 2 piramid. So, sebab itulah tinggi kubus ni bahagi dengan 2. Okey, itu adalah untuk tinggi piramid. Okey, maka tinggi kubus T, okey, tinggi kubus T ini tadi sama dengan 2 kali tinggi piramid. Okey, yang T tadi, iaitu ini T, kita akan dapat 2 kali piramid dekat sini. Kita akan dapat 2 kali piramid, maknanya 2 kali tinggi piramid. Okey. Jadi, isi padu piramid pula, okey, sama dengan isi padu kubus bahagi 6. Kan tadi cikgu dah cakap, 1 kali kubus, okey, dia dapat dipenuhi oleh 6 kali piramid. Okey, so maksudnya 6 piramid dia dapat penuhi 1 kubus. Sebab itulah isi padu bagi piramid ni sama dengan isi padu kubus bahagi 6. Okey, bahagi 6. Kenapa bahagi 6? Sebab dia nak 1 sahaja piramid. Sebab itulah kita bahagi 6 piramid tadi. Okey, jadi isi padu kubus ni apa dia? Okey, tadilah isi padu kubus iaitu panjang darab lebar darab tinggi. So, P darab L darab T bahagi 6. Okey, seterusnya, okey, P darab L darab 2 kali tinggi piramid. Okey, mana dapat 2 kali tinggi piramid ni? Iaitu T dekat sini. Okey, T ni dia dah bagi 2 kali tinggi piramid. Okey, so jadi T ni bersamaan dengan 2 kali tinggi piramid. Okey, T ini bersamaan dengan 2 kali tinggi piramid. Bahagi dengan 6. Okey, seterusnya, P darab L darab tinggi piramid. Bahagi dengan 3. Okey, macam mana dapat bahagi dengan 3? So, sini 2. So, kita boleh potong. So, akan jadi 1. Dan ini 6. Kita boleh potong. Akan jadi 3. 2 bahagi 6 dapat 1/3. So, sebab itulah 1 tinggi piramid bahagi dengan 3. So, P darab L darab tinggi piramid. Bahagi dengan 3. Okey, seterusnya. Okey, luas tapak piramid darab tinggi piramid. Okey, macam mana dapat luas tapak piramid ni daripada P darab L? Okay, dia dah bagi kat sini. Luas tapak piramid sama dengan P darab L. So, sebab itulah dekat bawah ni, P darab L sama dengan luas tapak piramid. Darab dengan tinggi piramid bagi dengan 3. Maka, isi padu bagi piramid sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak piramid. Ini luas tapak piramid darab dengan tinggi, iaitu tinggi piramid. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Okey, hitung isi padu piramid tegak di bawah. Okey, kita ada piramid tegak. Dia dah bagi tapak, iaitu lebar bagi tapak ni adalah 6 cm dan tinggi piramid adalah 10 cm. Okey, penyelesaian.
Okey, isi padu piramid. Okey, kita ambil je formula yang kita dah dapat ni. Okey, so kita tulis dekat sini sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, seterusnya, okey, 1/3 darab, okey, 6 cm darab 6 cm, iaitu dia punya luas tapak. Okey, tengok dekat sini. Sini kan kubus. So, bila kubus, tapak dia ni sama je, sama panjang. Okey, panjang dengan lebar adalah sama. So, 6 darab 6 cm. So, lepas tu darab dengan 10, iaitu tinggi. Iaitu tinggi piramid ini. So, lepas tu kita kira macam biasa, dapatlah nilai bagi isi padu piramid tegak ni, iaitu 120 cm kuasa 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi padu sfera. Okey, sfera ialah satu bentuk geometri 3 dimensi yang mempunyai satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat sfera. Okey, semua titik pada permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat sfera. Okey, dia ada satu titik yang mana dia dikenali sebagai pusat sfera, dan jarak titik dengan lilitan bulatan ni dengan dekat sini semua dia sama je jarak. So, titik ni dia ada di tengah-tengah sfera tu. Lepas tu, isi padu sfera yang mempunyai jejari J. Okey, isi padu sfera ni dia berkait dengan dia punya jejari. Okey, sebab tu ada J dekat sini. Ialah, okey, so kita dapat simpulkan bahawa isi padu sfera sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Okey, yang ni kamu kena ingat tau. 4/3 pi J kuasa 3, iaitu isi padu bagi sfera. Okey, kita terus kepada contoh soalan. Okey, contoh 1. Hitung isi padu sfera berjejari 14 cm. Okey, tadi apa dia isi padu bagi sfera? Okey, dia dah bagi. Okey, gambar sfera, lepas tu jejari 14 cm. Okey, penyelesaian. Ingat tadi, apa dia isi padu sfera? Iaitu 4/3 pi J kuasa 3. Lepas tu masukkan nilai macam biasa. Pi dah tahu 22/7, J pun dah tahu 14. So, masuk macam biasa. Okey, jejari 14 kali 14 kali 14, sebab jejari dia kuasa 3 kali. So, sebab tu darab dengan 3 kali. Lepas tu, kira macam biasa, dapatlah jawapan, iaitu 11498.67 cm kuasa 3. Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Hitung isi padu hemisfera berjejari 7 cm. Okey, guna pi 22/7. Okey, ini hemisfera. Hemisfera ni dia separuh daripada sfera. Okey, dia 1/2 daripada sfera. Okey, dia ada jejari juga. Dia dah bagi jejari 7 cm. Okey, penyelesaian. Okey, isi padu sfera. Okey, isi padu sfera tadi 4/3 pi J kuasa 3. Tapi sebab ni hemisfera, so dia darab dengan 1/2. Darab dengan separuh. Sebab hemisfera adalah separuh daripada sfera. Lepas tu 1/2 darab 4/3 pi J kuasa 3. Okey, 1/2 darab 4/3 dapat berapa? Okey, kita akan dapat 2/3 pi J kuasa 3. Okey, 1/2 ni darab dengan 4/3 dapatlah 2/3 pi J kuasa 3. Lepas tu masukkan je nilai. Okey, dia dah bagi. Pi dia guna 22/7. Jejari pula dia dah bagi 7 cm. Okey, so masukkan je jejari 3 kali 7 darab 7 darab 7, sebab jejari ni kuasa 3. Dan seterusnya kita kira macam biasa. So, dapatlah jawapan untuk isi padu hemisfera ni, iaitu 718.67 cm kuasa 3. Okey.